Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan imam, jawatan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara, anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengekalkan nikmat iman dan juga Islam pada kita. Suatu anugerah dan nikmat yang cukup besar berbanding nikmat-nikmat yang lain. Namun iman dan Islam itu suatu benda yang kita kena jaga. Kerana iman itu bila-bila masa saja dia boleh hilang daripada genggaman kita. Mudah tak mudahnya hilang iman ini sampai Nabi SAW sebut dalam satu hadis dia, ada orang beriman pada waktu pagi, kufur pada waktu petang. Dan ada orang yang beriman pada waktu petang, kufur pada pagi esoknya. Nak ceritanya mudahnya iman tu pergi. Tapi hari ini ramai orang bersungguh jaga harta dia, tapi tak ramai yang bersungguh jaga iman dia. Sedangkan kekayaan harta itu Allah tak pandang tanpa ada iman dalam diri kita. Namun walaupun setipis kulit bawang iman yang ada pada kita, dia merupakan jaminan untuk kita masuk surga. Antara jalan-jalan untuk kita nak jaga iman, antara lain ialah berdoa pada Allah agar Allah tak bolak-balikkan hati kita. Allah bagi iman, jangan cabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hang jangan cabut wahai Allah daripada hati kami iman lepas hang bagi kat kami. Ramai mana yang Allah Ta'ala cabut iman mereka setelah puluh tahun, bahkan ada kalau kita baca kisah ratusan tahun beramal, tapi dekat nak mati Allah cabut iman. Wala'iyahzubillah, mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala. Sebab tu sebaik mana pun kita pada hari ini, bimbanglah tentang bagaimana nasib kita di hujung nyawa kita. Sebab yang hujung itulah yang akan Allah nilai. Dan yang kedua, cara untuk kita nak jaga iman dengan kita sentiasa belajar mendengar peringatan-peringatan daripada Allah. Kerana peringatan daripada Allah saja yang boleh menyedarkan kita. Sebab Allah Ta'ala itu adalah pemberi nasihat, pembuat hukum, pemilik alam. Dan tak ada benda lah yang lebih utama peringatannya melainkan peringatan daripada Allah Ta'ala. Maka di antara peringatan Allah itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu satu kitab yang kita kena bukan hanya baca saja. Bahkan kalau kita tengok hari ni, buku yang kita pegang ni pun hanya membicarakan sedikit sahaja daripada keluasan ilmu yang terkandung dalam Quran, iaitu bersangkutan dengan Ya Ayuhan Nas. Jadi kita buka pada muka surat yang ke-8. Penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Betul, alhamdulillah. Ke masuk yang kedua dah? Belum kan? Kita habis ni. Bismillahirrahmanirrahim. Justru itu penuhilah dan jawablah seruan daripada Yang Maha Agung ini.
Sebagaimana yang kita faham, antara Allah Ta'ala bila dia sebut ya ayuhan nas, maka termasuk semua manusia, termasuk juga Yahudi, termasuk juga orang kafir dan orang musyrik Mekah, termasuk juga dalam kalangan ya ayuhan nas itu orang munafik. Maka yang bezanya ialah bagaimana seseorang itu menyambut seruan Allah. Sebab bila Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas, hei manusia, yang Allah seru tu dari kalangan orang kafir, orang beriman, orang musyrik, orang Yahudi, maka yang Allah pandang macam mana dia menyahut seruan tadi. Dia tak tuan-tuan itu maksudnya. Kerana hakikat kehidupan yang baik ialah kehidupan yang diisi dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ini kehidupan yang terbaik. Bila hidup kita fikir macam mana kita nak terus minta nak ikut perintah Tuhan. Tuan-tuan sekalian, Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala anhu, dia kata, kenapa umat dulu begitu hebat, gemilang umat-umat dulu. Dia bagi beberapa sebab. Antaranya dia kata, umat dulu menjadi hebat apabila umat dulu ni bila terima satu-satu ayat, satu perintah, masing-masing fikir macam mana segera nak buat. Jadi keutamaan orang dulu hebat tu bila bersegera nak buat hukum Tuhan. Bukan macam hari ni, kata dia, hari ni manusia bila dapat satu perintah mencari berbagai alasan untuk tak nak buat. Sebab tu kita hilang kemuliaan, dia kata. Kita hilang kemuliaan kerana kita sentiasa fikir untuk macam mana nak cari alasan untuk tak buat. Ni kenapa tak mari masjid ni? Covid, alasan. Ada? Sebab pasal malam kita boleh pergi. Ya, tempat lain kita boleh pergi. Tak ada Covid, tak ada apa. Main masjid, Covid lalu. Apa tuan-tuan sekalian? Jadi macam alasan banyak sangat. Nah, ni kenapa tak puasa ni? Gastrik. Tuan-tuan, tapi hampir bedai rokok 3 kotak sehari, tak ada masalah pula. Itu gas entry. Nah, jadi alasan dia banyak. Nah, jadi umat dulu ni cari bila dapat perintah Tuhan pakat-pakat nak buat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bercontoh, aku kagum dengan wanita-wanita muhajirin, dia kata. Aisyah sebut dalam satu hadis panjang. Dia kata, aku cukup kagum dengan wanita muhajirin yang mana bila turun kepada mereka ayatul hijab, ayat supaya tutup aurat, mereka berlari balik ke rumah, cari apa juga pakaian untuk melaksanakan perintah Allah. Padahal ayat tu baru turun saja. Kalaulah ayat tu turun kat kita dah, kita baca nah, turun ayat tutup aurat, kita duduk dekat bandar pusat, rumah duduk kat jengka 13, kita tak berlari, kita bertenang aja. Kau tak pergi cari tunuk, lambat lagi, baru turun tadi kan. Itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Jadi dia kata hidup kita ni cuba kita cari nak memenuhi tuntutan Allah dan Rasul. Mereka yang menjalani seruan ini adalah orang yang tetap hidup meskipun mereka sudah mati. Masya Allah tuan-tuan. Bila akal kita ni sentiasa fikir apa yang bagaimana nak ikut perintah Allah. Tuan-tuan, kata pengarang ni, dia kata orang yang macam ni dia bukan hanya apa dia kata, dia bukan hanya hidup tetapi lepas mati pun dia tetap hidup. Apa maksudnya? Kerana apabila di atas dunia ini dia membuat amalan. Betul tak tuan-tuan? Ada 3 amalan. Bila mati anak Adam tak boleh buat dah. Semayang tak boleh buat, puasa tak boleh buat. Tetapi ada 3 amalan. Antaranya apa dia? Iaitulah ilmu yang bermanfaat. Maka antara tuntutan kepada Allah dan Rasul, balighu anni. Hak kita tahu ni kita pakat sebar kat orang. Nah, hari ni yang kita suka sebar bukan ilmu. Yang kita suka sebar fitnah. Yang kita suka sebar berita palsu. Yang kita suka sebar propaganda. Sunnah kita tak sebar. Nah, berapa orang di kalangan kita
Hak duk bagi tahu kat kawan-kawan dia, Nabi kata, siapa-siapa yang membaca zikir ini selepas subuh dan juga lepas awal malam, yakni maghrib, Allah tidak timpakan dia dengan apa-apa yang buruk. Berapa orang? Ramai di kalangan kita yang tahu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Berapa ramai yang tahu? Ni depan saya ni semua tahu ni, kalau aku suruh baca semua boleh baca. Betul tak? Kalau tak boleh baca terus pun sambung orang baca. Ya okey. Nah, tapi kerana kita tidak mendapat hidayah untuk beramai dengan hadis ni, menyebabkan kita sendiri tak beramai dan kita sendiri pun tak sebarkan benda ni. Sedangkan itu Nabi sebut. Secara sahihnya Nabi sebut. Tapi kita tak sebar. Yang kita kalut sebar berita apa? 13 hari bulan. Yang kita sebar nak sebut benda yang fitnah. Yang kita nak sebut, yang kita sebar berita yang kita tak pasti. Alangkah baiknya kita sebarkan. Wahai sekalian kawan-kawan, jangan lupa baca doa keluar rumah. Masya Allah, seorang saja beramal, mati kita dapat pahala. Tapi bila kita sebar fitnah, fitnah tu pula babitkan orang lain, kita mati bawa amal, kemungkinan wal'ayazubillah kita menjadi orang yang muflis. Kita mati. Nabi kata orang yang buat sebar fitnah, orang yang maki orang, dia balik dengan pahala puasa, pahala semayang dan puasa. Nabi sebut, dia balik dengan pahala semayang dan pahala puasa. Maksudnya apa? Apa maksud dia? Nabi kata, orang yang maki, orang yang fitnah, orang budak ni, dia balik besok bawa pahala semayang dan pahala puasa. Maksudnya apa? Tak tahu Tak tahu? Baik. Yalah, kalau tahu duduk sini. Maknanya semayang dia Allah terima. Puasa dia Allah bagi pahala. Faham tak maksudnya ni? Sebab ada orang semayang Allah tak bagi pahala. Ada orang puasa Allah tak pandang pun. Tapi hadis ni menyebut dia mati membawa pahala semayang, bawa pahala puasa. Tapi dia bawa sama dosa fitnah. Orang yang dia fitnah dakwah depan Allah, akhirnya Allah suruh ambil segala amalan, amal baik habis, tapi dosa maki orang tak habis lagi. Maka Allah Ta'ala suruh pula orang ini ambil segala dosa orang yang difitnah itu. Akhirnya dia bangun dalam keadaan muflis. Maknanya orang yang sebar berita-berita ni pun adalah dari kalangan orang yang semayang juga, orang yang rajin puasa juga. Sebab tu Nabi sebut mati membawa pahala semayang dan puasa. Nampak tak? Jadi orang yang berfikir dia akan menyebarkan berita yang baik, ilmu ma'ad, maka bila dia mati tetap juga pahalanya berjalan. Manakala mereka yang mengabaikannya adalah orang mati, meskipun fizikal mereka hidup, tapi orang yang tak sibuk nak buat amalan sunnah, mereka tak sibuk nak buat baik, zahir dia hidup, sebenarnya mati. Betul kata Imam Ghazali, lebih baik jasadmu mati daripada matinya hati. Betul. Sebab bila jasad mati, dia akan mati sama-sama dengan hati dia. Tapi bila hati mati, walaupun jasadnya hidup, tapi jasad terhidup untuk mengumpul dosa, bukan untuk membawa sesuatu balik jumpa Tuhan. Kita ni tuan-tuan kan, kalau kita sibukkan akal kita ni fikir nak buat baik, tak sempat kita nak sebar berita palsu kat orang. Ni tak ada kerja duduk kat rumah tuan-tuan, tak ada kerja. Bila tak ada kerja, manusia ni dia sifat dia cari kerja. Sifat manusia ni. Ada. Bila tak ada kerja, tu yang buat benda tak senonoh tu, benda lara-lara semua sebab tak ada kerja. Cuma dia kerja. Tuan-tuan, waktu tuan-tuan kerja, waktu mengait kelapa sawit, sempat merokok? Tak sempat. Merokok tu lepas masa berehat. Tuan-tuan tengah kait getah, kait kelapa sawit, sempat main teruk? Tak sempat. Sebab ada kerja. Jadi itu benda dia. Ya, baik. Maka kehidupannya setara dengan kehidupan haiwan. Kerana kesempurnaan kehidupan seorang insan
adalah bagi mereka yang paling sempurna dalam memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Itu hidup manusia. Hidup kita ni ialah macam mana nak buat perintah Tuhan. Itu hidup kita. Ya. Hidup kita ni sepatutnya kita santai fikir macam mana nak buat kerja yang Allah suruh. Tuan-tuan sekalian, satu hari tuan-tuan sekalian, Aisyah kata, aku sedang menjahit baju, kata Aisyah. Aisyah sedang jahit baju waktu malam. Tiba-tiba api yang kupasang terpadam dan jarum pula jatuh pula dia kata. Dah malam kelam, lampu padam, jarum jatuh. Kalau rokok jatuh besar juga. Ni yang jatuh tu ialah jarum. Kecil mana jarum kan? Lalu Aisyah pun tercari-cari tak jumpa. Duduk beberapa ketika, masuk Nabi SAW. Nabi masuk dalam bilik Aisyah. Aisyah kata, terang bilik itu. Sehingga aku dapat mengambil dan mencari jarum yang jatuh. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, macam mana ni terang sangat hang ni, hang masuk jadi terang jadi bilik ni. Nabi jawab apa tuan-tuan? Orang yang paling celaka, orang yang paling rugi ialah orang yang bakhil. Nabi tak jawab kenapa Aisyah tanya tu, tapi jawapan Nabi yang Nabi sebut tu menjawab banyak soalan. Tu kehebatan Rasul SAW. Dia jawab sekali, dia akan menjawab banyak soalan. Kita jawab banyak soalan, satu soalan pun tak lepas. Soalan banyak macam-macam orang tanya, tapi kita jawab banyak tapi tak menjawab satu pun soalan. Nabi ni jawab satu soalan, boleh menjawab banyak soalan. Aisyah tanya tadi macam mana cerah Nabi, kata binasalah mana-mana orang yang bakhil. Aisyah tanya, siapa yang bakhil ya Rasulullah? Nabi kata, orang yang bakhil itu apabila namaku disebut maka mereka tidak menyahutnya. Maknanya apa dia? Dengan Nabi tadi cerah, kerana apa dia? Kerana kehebatan dia. Maka orang yang banyak selawat juga akan mendapat kemuliaan dari sudut kecerahan. Sebab itu ada hadis menyebut orang yang sering berselawat mukanya akan dibeserikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Tapi kita rasa berat. Kali pertama ustaz sebut Nabi SAW, jawablah. Kali ke 104 tak jawablah. Gitu. Ada. Awal ceramah dia sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, dengar satu masjid. Dekat nak habis tak dengar apa dah. Nah, tuan-tuan sekalian. Syair pun tak dengar, Arab pun tak dengar, langsung tak ada bunyi yang dia dengar. Nampak? Kenapa? Kita rasa berat. Nah, jadi itu maksudnya. Hidup kita ni nak cari apa benar yang boleh menjadikan kita manusia. Manusia ni apa dia? Fikir nak buat perintah Tuhan. Justru setiap seruan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran kepada hamba-hambanya wajib segera dipelajari. Ni kita umur dah nak meninggal esok lusa. Baru hari ni kita mengaji. Kenapa Allah seru ya ayuhan nas? Duk jumpa selalu dalam Quran. Tapi kita lambat mengaji. Sebab apa? Sebab akibat daripada penjajahan menyebabkan Al-Quran ini menjadi ilmu yang dikesampingkan. Kebelakangnya alhamdulillah. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, kalau periksa lukisan dia boleh pilih dengan agama. Tuan-tuan pun ada hak sama macam saya orang kali. Standard agama tu boleh pilih dengan lukisan. Ramai mana kawan ni agama tak kerti ambil lukisan. Lukisan ni dia mudah lulus walaupun susah kredit. Tak tunjuk batas Lukis gambar pelam jadi buku nenah, dapat 7 orang. Dia nak dapat kredit susah, nak dapat lulus senang. Jadi itulah standard dia. Sedangkan dia kata patutnya perkara pertama ialah kita kaji Al-Quran ini. Maka alhamdulillah di atas kesedaran agama tu hari ini makin baik. Tuan-tuan sekalian, bahkan alhamdulillah banyak dah institusi pengajian hari ini tuan-tuan yang mengutamakan pendidikan Al-Quran, dan mak bapak hari ini mereka sanggup bayar berapa pun
bila sekolah itu berprinsipkan kepada agama. Seronok dah. Sebab apa? Mereka tengok hari ini kegagalan sistem yang ada menghasilkan robot-robot dan manusia yang kosong jiwa dia. Baik. Firmanullah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Allah seru kepada orang beriman. Nampak tak? Yang kita mengaji ni ya ayuhan nas, tapi seruan untuk kita kaji apa yang Allah ajak, apa yang Rasul ajak. Allah seru kepada orang beriman. Tengok ayat ni, Al-Anfal ayat 24 ni tuan-tuan sekalian. Ya, Allah Ta'ala kata apa dia? Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Tolong jawab apa yang Allah Ta'ala suruh, tolong jawab apa yang Rasul suruh. Maksudnya apa tuan-tuan? Kenapa dia guna jawab? Kenapa Allah guna jawab dalam ayat ni? Boleh dah Allah Ta'ala kata wahai orang beriman, ya dah, buatlah. Boleh kan? Pun menunjukkan arahan, betul tak? Buatlah arahan. Tapi Allah guna istajibu, jawab. Sebab apa? Semua orang tahu jawab adalah wajib, betul tak? Beri salam, apa hukum dia? Jawab salam. Suami panggil isteri, sunat. Isteri wajib. Bila jawab ini mesti wajib. Cikgu panggil, tak apa cikgu panggil, contohnya awang, wajib tak anak murid jawab? Wajib. Sebab tu Allah guna kalimah istajib, jawab, minta jawab. Hari ini bagaimana kita? Banyak mana amalan yang kita tak jawab. Saya sebut siang tadi, bila berlaku Covid ni, ramai orang merasa benda hilang, tetapi mereka terlupa mereka juga sebenarnya yang menghilangkan sesuatu yang lain. Bila berlaku Covid, apa yang kita rasa hilang? Tak boleh bersalam dengan orang, betul? Betul Ustaz Rahim? Tak boleh salam dengan orang, tepuk dagu. Nak mujuk tak sini? Nak? Yang bagus lagi, jumpa bukan tepuk ni, tu lagi kelas. Baik. Kita rasa hilang yakni ya, tak boleh bersalam. Tetapi sedar dah lama dah kita menghilangkan lafaz salam. Sedangkan salam tak mesti bersalam. Tuan-tuan sekalian, bagi salam tak semestinya bersalam. Tapi hari ini kita rasa hilang sangat sebab tak boleh salam dengan orang. Tapi dalam waktu yang sama kita dah lama menghilangkan lafaz salam. Ini ya. Jadi bermakna bila Allah Ta'ala kata jawab, dia merupakan wajib. Bagi salam sunat, Assalamualaikum sunat, jawab wajib. Orang hantar surat suruh pergi majlis kenuri kenara apa kan, jawab je tak? Wajib pergi. Sebab itu Allah guna jawab. Jadi apa pun perintah Allah kena pakat fikirlah nak buat. Ini ya sebagai mukadimah. Baik, kita masuk pada ayat yang pertama, iaitu ayat pertama daripada 22 tempat Allah memulakan ayat dengan ya ayuhan nas. Tengok. Tapi kita kena ingatlah, bila ya ayuhan nas, ayat tu ditujukan pada siapa? Semua orang. Kafir, muslim, musyrik, munafik. Faham tak ya? Itu kena faham. Baik, kita tengok ayat, bentuk ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum
walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ini ayat pertama daripada 22 tempat. Terjemahannya, wahai sekalian manusia, yang menjadi topik perbincangan kita, ya ayuhan nas, hei manusia semua, beribadatlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu seumpama hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahawa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Okey, sekali lalu tuan-tuan nampak bentuk ayat ni. Bila ya ayyuhallazina amanu, ni straight forward kepada orang beriman. Tetapi bila Allah Ta'ala memulakan ya ayyuhan nas, benda yang Allah datang selepas seruan itu ialah benda yang menyedarkan kamu tu siapa? Tuan-tuan, orang beriman ni kamu aqimus salah, terus pada perintah. Mana? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Hei orang beriman, jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu, kata Allah, sehinggalah kamu meminta izin dan beri salam. Straight forward kepada perintah Allah. Faham tak? Wahai orang beriman, dirikan sembahyang. Betul tak? Straight pada perintah. Sebab orang beriman dia tak ada kona-kona dah. Engkau beriman, kau kena sembahyang. Kau beriman, kau kena haji. Kau beriman, kau kena zakat. Tak payah mikir-mikir dah, sebab kau beriman. Faham tak ni? Kau garang sangat? Tak? Aku mentakut orang ni. Dia pakai takut. Serabut perut pergi kelas masuk kamar ni. Suara derah, garang. Garang lah. Ialah jenis beranak waktu guruh. Hantar. Jadi bermakna supaya kita faham ini. Patutnya kita mengaji waktu kecil lagi lah. Tapi alhamdulillah apapun kita syukur. Ya, yang lepas tak apalah. Allah mudah-mudahan Allah tutup segala benda yang kita buat. Yang kita nak cari ialah amalan dekat kita nak mati. Ini yang paling penting. Ya, baik. Intisari ayat. Ini merupakan seruan dari Allah untuk sekalian manusia, nampak? Semua manusia, tak kira siapa pun, agar mereka semua menyembah dan mengabdikan diri kepada Allah, iaitu satu-satunya Tuhan yang menciptakan diri mereka serta semua manusia yang terdahulu. Ni semua orang akui, tuan-tuan. Tuan-tuan tanyalah siapa pun orang, dia akan akui yang buat dia bukan hak batu kif tu, bukan. Tuan-tuan sekalian, dia takkan kata yang buat dia itu yang batu kif, dia takkan kata. Ia akan kata Tuhan Allah yang buat. Siapa pun mereka, hatta orang etis sekalipun yang tak ada agama, yang anggap agama ni tak payah ada, mereka sendiri pun mengakui. Komunis, kalau kita tengok tuan-tuan sekalian, Lenin, Karl Marx dekat nak mati, ketika mana Lenin tuan-tuan sakit nazak nak mati, panggil dari doktor-doktor daripada seluruh dunia yang berpahaman komunis, termasuk pakar-pakar perubatan daripada Cuba, nak rawat dia. Dia kata apa? Dia kata tak ada siapa yang boleh mengubat aku melainkan kuasa yang agung. Dia sebut di akhir hayat dia.
Tak ada siapa boleh ubat aku ni. Yang boleh ubat aku ni ialah kuasa yang agung. Man kuasa agung tadi? Allah. Walaupun dia berjuang seumur hidup dia mengatakan agama ni candu kepada manusia. Fahaman komunisme. Kan? Tapi naluri dia. Sebab apa naluri dia? Sebab masa hang nak keluar daripada perut mak hang dulu, Allah masukkan roh ketuhanan itu. Fitrah nak kepada agama, fitrah nak kepada Tuhan ada dalam diri dia, walaupun hang tak akui Tuhan. Learning juga dalam tulisan dia kata apa dia? Dia kata takdir Tuhan ini adalah sandaran bagi orang yang lemah. Dia kata takdir ni orang malas dia kata. Takdir ni ialah pegangan orang yang malas. Buat sesuatu tak jadi, takdir. Ini orang malas dia kata. Maknanya dia tolaklah tu prinsip-prinsip agama, tapi dekat nak mati dia kata tak ada tu. Inilah perangai sama macam Firaun. Waktu dia hidup lawan Nabi Musa ni kau-kau punya. Nak dekat dia nak mati. Waktu dia hampir tenggelam dalam Laut Merah, Allah ceritakan perihal Firaun di hujung nyawa dia. Firaun kata apa? Benarlah Tuhan Bani Israel. Yang Nabi Musa seru Allah ini benar. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak nak lagi dengar pengakuan itu. Kenapa? Nyawa sudah ada di halkumnya. Lalu Allah melemparkan seketul tanah dan mati dia di dalam Laut Merah. Allah tak terima dah pengakuan dia. Nak tunjuknya hebat lawan agama. Dekat nak mati ingat agama. Ni sama dengan orang kita ni. Ana. Tengok Pak Imam ni. Tengok Pak Imam tu marah. Mati panggil Pak Imam. Ana. Saya tak rajin lagi tengoklah sama cakap umur lah ni. Jahat macam mana pun tahlil dia suruh Pak Imam, dia tak suruh kaki arak. Walaupun hidup dia duduk minum arak, hidup dalam judi, mati dia panggil Pak Imam. Pak Imam pun Masya Allah baik Pak Imam ni. Mamak bin Dolah. Kalau Allah tanya, malaikat tanya siapa Tuhanmu, jawab dengan lidah yang fasih, Allah Tuhan. Baik Pak Imam. Nampak? Baiknya Pak Imam. Kenapa? Padahal masa hidup apa orang tak kata pada Pak Imam, mati panggil Pak Imam, tu yang tak tahan tu. Nah, tuan-tuan sekalian. Waktu hidup Bilal panggil sembahyang, tak mari. Bila mati panggil Bilal. Bilal mari pula. Waktu zuhur Bilal panggil Allahu Akbar, tak mari tuan-tuan. Waktu asar Bilal panggil Allahu Akbar, tak mari. Mati dia panggil Bilal. Maknanya manusia ni dia reti nak balik pada agama. Tengok seruan ini. Allah menjadikannya daripada tiada kepada ada, sehingga wujud dengan sempurna di alam ini. Begitu juga dengan semua manusia yang berada di kiri kanan. Inilah alat pertama untuk mencapai iman dan takwa. Jika manusia tidak menyembah penciptanya, maka mereka tidak akan mengetahui makna takwa yang sebenarnya. Apabila mereka tidak mengetahui makna takwa, maka mereka tidak akan tahu batasan-batasannya. Nampak tuan-tuan? Allah Ta'ala kata, hei manusia, sembahlah Tuhan hak jadi kat hang. Buat apa sembah patung hak tak boleh bergerak? Buka tender tiap-tiap tahun nak cuci. Tuhan hang boleh buat. Inilah Umar pernah gelak tuan-tuan sekalian. Setelah dia beriman dia gelak. Orang tanya, wahai Umar, aku tengok hang duk seorang ni gelak ni, apa hal ni? Saidina Umar kata, aku teringat waktu aku bengong dulu ni. Waktu aku jahil dulu, aku pernah buat Tuhan yang aku sembah daripada buah tamar. Tiba-tiba hujan lebat, aku pun bawa lari buah tamar tu, masuk ke dalam gua. Kami terduduk dalam gua, maka lapar. Lalu aku ambil sebahagian daripada Tuhan yang aku buat ni. Dia gelak. Sayyidina Umar ni gelak.
Dia kata, buat Tuhan, pikul. Lepas tu lapak pebalun pi Tuhan. Jadi, Mak ni jadi gelak tuan-tuan. Dia terfikir bengoknya aku ni. Nah, sebab tu manusia ni Allah suruh fikir tuan-tuan. Jangan buat benda tak terfikir. Patutkah kita sembah Tuhan hak kita buat sendiri? Inilah juga yang benda yang pernah dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana ayah dia ni buat patung. Orang pakat beli patung ayah dia. Makin lawa makin mahal ayah dia buat. Lalu Nabi Ibrahim kata, wahai ayah, aku pelik tengok orang ni. Dia boleh sembah Tuhan yang Abah buat. Patut mereka sembah Abah. Bukan sembah apa yang Abah buat. Abah boleh buat Tuhan, makna Abah hebat pada Tuhan lah. Kenapa boleh sembah benda yang Abah buat? Patut sembah Abah. Ayah dia terkebir-kebir. Betul juga. Tapi manusia ni tak nak fikir. Dia tak nak fikir macam mana dia boleh sembah benda hak dia buat sendiri. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Ini bendanya, ya. Jadi Allah kata, wahai manusia, cuba hang fikir. Hang kalau nak sembah, biar pilah benda tu padan-padan hang nak sembah. Itu masuk ayat tadi. Hang kena sembah siapa? Tuhan. Nama dia siapa? Allah. Sebab apa nak sembah Allah? Dia buat hang, dia buat bumi, dia buat langit, dia buat bumi, dia buat benda semua. Bagus patut sembah. Kalau hang tolong buat dia, hang sembah, hang tak apa sihat. Dia begitu. Ini alat pertama. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, kerana dialah pemilik hakiki dunia ini. Siapa pun Allah sebut, man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Bila kamu bertanya kepada orang kafir, kata Allah dalam Quran, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Ni kalau orang mengaji Arab dia tahu lah. Ada? Ni ramai yang mengaji Arab kan? Yang mengaji syair tak jumpa ah. Ada? Dia mengaji Arab, mengaji syair, langsung tak mengaji. 3. Itu sebab P.Ramli kata Sudin baca bunyi Arab, Aziz baca bunyi syair, Ramli baca langsung tak ada bunyi. Dia sama mengaji ke? Ada? Dia ada mengaji Arab, ada mengaji syair, ada yang langsung tak mengaji. Jadi bila dikata kepada kamu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulanna Allah. Nescaya sesungguhnya mereka, yakni orang kafir tadi, akan menjawab yang menciptakan langit itu hanya Allah Ta'ala. Ini pengisytiharan Allah, tuan-tuan. Bukan orang yang cipta kalimah itu. Ya? Dialah juga Rabb yang maha memelihara. Rabb berasal daripada perkataan Rabb yang membawa erti memelihara. Ayat seruan ini adalah satu perintah kepada manusia sejagat tanpa mengira sama ada Islam ataupun tidak beriman, derhaka ataupun kafir, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rububiyahnya daripada kalimah Rabb tadi tidak membatasi kurnianya kepada makhluk yang tertentu di atas muka bumi ini. Okey, tengok balik ayat sebelah tu. Tengok balik ayat yang ada buku lah. Ya ayuhan nas i'budu rabbah. Dia panggil rabbakum, dia guna Rabb di situ. Dia tak guna ilah. Dia guna kalimah Rabb. Dia tak guna ilah. Ilah pun Tuhan kan. La ilaha. Tidak ada Tuhan. Ilah juga situ. Tapi pada ayat ni dia guna Rabb. Rabbah. Kita bulat sikit. Yang ada pen, ada pensel tu, kita boleh buat garis-garis lah. Janji kita balik ni kita boleh faham apa yang kita baca kan. Sebab tu saya, orang kata saya ni guru mengajar. Dah cikgu tu dah. Saya bukan mengajar. Saya apa? Tolong baca buku ni kat hangpa. Sebab hari ni aku buka, hangpa buka. 2 minggu lagi aku tak buka, hangpa tak buka. Tu dia. Jadi maknanya aku kan mengajar hangpa. Aku tolong baca kat hangpa. Sebab hangpa tak baca buku ni. Nah, balik sekejap lagi taklah kereta. Tak ke bonet. Bulan depan baru buka pula. Nak tak kat rumah takut tinggal. Boleh bonet Sarim. Tu bonet jadi pandai pada dia. Jadi tolong baca. Aku kan tunggu hangpa nak.
Aku tolong baca sebab hangpa tak baca. Betul Nak hangpa baca? Pakai dak. Tapi dia jawab, mesti dia jawab dia Haji Yusof. Kami bukan tak nak baca Ustaz, kami baca pun tak faham. Itu betul Baik. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu, Rabb. Baik. Rabb ni tuan-tuan sekalian, kita tengok pada ayat Kul a'udzu birabbin nas. Nampak tuan-tuan? Kul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3. Semua bermaksud Allah tu. Kan? Aku berlindung daripada Rabbin nas. Allah guna kalimah Rabb. Malikin nas. Malik. Raja. Pemerintah. Berhenti dah. Dan yang ketiga, Ilahin nas. Allah guna ilah. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kalimah Rabb. Sebab apa? Rabb dengan makna pendidik, Rabb dengan makna memelihara. Sebab tu Allah Ta'ala bukan hanya buat bumi, tapi dia memelihara bumi ni. Dia yang mengatur pengurusan cakrawala perjalanan hidup semua. Allah yang atur. Tuan-tuan bayang kalau ada satu saja kesilapan, bumi ni hancur tuan-tuan sekalian. Sebab tu bumi yang besar ni boleh bergerak begitu elok sebab ikut perintah Tuhan. Kita yang kecil macam ni banyak rosak sebab apa? Sebab kita tak ikut perintah Tuhan. Tuhan kata jangan duk mabuk, dia mabuk. Tuhan kata jangan duk berzina, dia berzina. Tuhan kata jangan main judi, dia berjudi. Tuhan kata begini-begini, dia tak buat. Sebab tu hidup kita rosak. Bumi tu punya besar tuan-tuan sekalian. Tak rosak, elok ya dia duduk pada paksi dia. Kenapa? Dia ikut arahan Allah. Jadi sebab itu ayat ni kata, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Rabb ni siapa? Dia yang buat bumi. Nah, dia yang mencipta bumi, mencipta kamu, mencipta semua orang. Maka inilah yang patut kau sembah. Bukan kau sembah benda hak tak boleh bergerak, dia kata. Baik. Jadi dia kata, kalimah Rabb tidak, Allah yang bersifat rububiyah tidak membatasi kurnianya pada makhluk yang tertentu dah. Allah bagi makan, semua bagi makan. Allah bagi hidup semua, bagi seronok semua Allah bagi. Matahari terus terbit menyinari orang yang beriman dan kafir. Nampak tuan? Kalau Allah Ta'ala ni tak ada sifat Rabb ni, tak? Maka orang kafir tak kena matahari. Mampu Nah, orang beriman saja dapat hujan. Tak? Siapa yang lawan dia pun dapat matahari, lawan dia pun dapat hujan, sama. Tuan-tuan sekalian, hujan turun mencurah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah juga mencurahi orang yang menafikan wujudnya Allah. Udara terus dihirup oleh orang yang mendirikan semayang, juga dihirup oleh mereka yang tak pernah rokok dan sujud walaupun sekali dalam hidup dia. Ini yang patut kita renung. Tuan-tuan, kita hidup ni, mujuklah kita dulu. Alhamdulillah, kita tahu sejarah hidup kita dulu tuan-tuan. Siapa yang tak tahu sejarah hidup dia dulu? Yang tak semayangnya, yang tak puasanya, yang lawan mak ayahnya. Kita tahu sejarah hidup kita kan tuan-tuan kan? Alhamdulillah, Allah tak matikan waktu kita sedang engkar pada Allah. Ini satu rahmat tuan-tuan. Kita pernah mencuri ayam contohnya, bawa lari ayam, berlanggak mutu. Kawan kita hak pegang ayam tu mati dengan ayam. Kita hidup walaupun patah kaki. Tuan-tuan bayangkan, syukur tak tuan-tuan? Kita tak mati waktu kita sedang buat dosa pada Allah. Syukur. Jadi yang lepas sudahlah. Kita jadikan yang lepas itu menambahkan rasa syukur. Sebab Allah tak matikan waktu kita jahil, waktu kita tak reti agama. Kita syukur. Maka ingat, syukur hari ini kita pergunakan sisa yang masih ada, kerana kita tak tahu bila umur kita akan berakhir. Boleh tuan-tuan Maka itulah bagi bab yang ayat pertama, iaitulah Allah menggunakan kalimah wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu. Siapa Tuhanmu? Yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini
Bumi ni ada tuan, tuan-tuan. Bumi ni ada tuan. Kita masuk ke bumi ni sebab tuan kita izinkan kita. Bumi ni ada tuan. Kita tak boleh buat suka hati. Kita kena ikut tuan punya bumi. Siapa tuan punya bumi? Allah. Hari ni patutkah kita duduk di bumi Allah tapi kita tak ikut cakap Allah? Kita makan rezeki Allah tapi kita tak sembah Allah. Kita sedut udara Allah tapi kita tak pernah melakukan apa yang Allah suruh. Jadi layakkah kita kalau mati nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu hidup kita cari Allah. Saya ulang balik. Waktu kita boleh langkah ke masjid, tolong datang ke masjid. Kalau kita boleh kita tak datang masjid, waktu tu kita boleh mari masjid tapi kita tak datang. Kita boleh pergi masjid tapi kita malah pergi masjid. Kita cakap dengan diri kita hak degil ni. Kenapa kita tak boleh mari masjid? Dalam keadaan kita boleh datang masjid. Kita bagi tahu diri kita. Kerana Allah tak sudi jadikan kita tetamu di rumah dia. Bila itu kita dah bagi tahu diri kita. Besok kalau kita mati, orang bawa mai jenazah kita mai masjid, agak-agak Allah nak tak terima kita sebagai tetamu dia. Wal'ayazubillah, kita bimbang. Waktu tu Allah tak sudi menerima kita sebagai tetamu dia. Sebab apa? Sebab hang datang bukan kerana hang nak datang. Hang datang kerana orang yang bawa hang datang. Waktu itu kita baru menangis. Patutnya, kata Hamka, biarlah kamu menjadi hari kematian kamu, orang lain menangis, kamu ketawa. Hamka kata, yang terbaik ialah hari kita mati, orang menangis, tapi kita ketawa. Yang paling buruk, orang ketawa, kita menangis. Ni paling buruk, kata Hamka. Hari hang mati, orang semua seronok hang mati kerana kejahatan hang. Dan diri kamu juga menangis hari itu kerana kamu melihat balasan daripada Allah. Hari ini biar orang menangis kematian kita, tapi kita gembira dengan amalan kita. Siapa yang memilih kita? Mati, tak ada siapa yang tahu bila dia mati. Di mana mati pun tak ada siapa yang tahu. Dan kita tak perlu minta. Kerana Allah dah tentu dah semua. Yang kita nak minta, bagaimana mati, itu yang kita nak cari. Mati di mana? Tak penting. Bila mati? Tak penting. Yang penting, bagaimana kita mati. Keputusannya di tangan kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaihi wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu taala alam. Bagi yang nak bantu saya bangunkan sekolah saya, ada tabung kat luar sana, mudah-mudahan Allah terima kurniaan pemberian dan Allah tambah apa yang ada. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.